Okay. Haloalkanes ini objective of the lesson. Topik 7, haloalkane. Terus sepatutnya kamu dah belajar dalam lecture. What's the structure of haloalkane, classify haloalkane and name it. Okay, nanti dalam tutorial baru kita lebih mendalam we study dia punya mechanism reaction of haloalkane. Dia ada SN1, SN2 ni. Jadi yang hitam-hitam ni adalah apa yang patutnya saya buat dalam tutorial lah. Tapi since you all tak lecture lagi, jadi saya kena ajar juga sikit. Bagi some idea. So haloalkane, saya buka kejap nota ni. Okay, haloalkane from the word haloalkane. Maksudnya ada halogen on alkane. Kalau common name kita boleh panggil dia alkyl halide. We sebutkan alkyl dulu and then apa halogennya, followed by halogen. Okay. Alkane yang ada halogen. Alright. So halogen sebagai functional group. Okay, kalau kata dia open chain, maksudnya bukan gelang, open chain. General formula for haloalkane CnH2n plus 1x tu halogen lah, X tu halogen. Atau kita kata Rx general, kalau kita nak sebut, kalau kata Rx tu maksudnya haloalkane. Ya, haloalkane. Rx. X tu untuk halogen. R ni CnH2n plus 1. Kalau kata alkyl tu dia open chain, bukannya gelang. Contoh, let's say alkyl tu 4 karbon, CH3, CH2 4 karbon lurus, CH3, CH2, CH2, Br misalnya. 1 bromo butane. So alkyl tu CnH2n plus 1 C ada 4, Cn 4, 4 kali 2 8, 8 campur 1 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CnH2n plus 1 untuk alkyl. R tu formula dia ni. Kalau open chain, bukannya gelang, alkyl. So X can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. Tapi reaction kamu lebih kepada haloalkane dia Br dengan Cl lah. So haloalkane is very important organic compound. Is as organic solvent. Kamu dah tengok dah haloalkane ni sebagai organic solvent when I teach you on alkane. Reaction of alkane kan. Dalam chlorine ke bromine kena ada dichloromethane. UV. Ingat tak? Inert solvent. Tu dia sebagai solvent lah. Halogen ni ada 2 lah. Chloroform pun sebagai solvent. Yeah. Also, haloalkane as a starting material, kita boleh synthesize other organic compound when we start with haloalkane. Sebab X ni is a good leaving group. Dia senang keluar. Halogen tu dia senang keluar. Jadi kita boleh ganti-ganti. Kita boleh ganti dengan OH jadi alkohol. Kita gantikan dengan NH2 jadi amine. Kita belajar amine. So it's a starting material to synthesize other organic compound. Jadi kita akan tengok ini. Okay. Okay, let's classify haloalkane first. It's important you know how to classify haloalkane. Sebab nanti kita nak tengok dia punya mekanisme dia. SN1, SN2. Reaction haloalkane yang very important reaction adalah nucleophilic substitution. X tu kita ganti dengan nucleophile. Right? Jadi dalam mekanisme tu dia ada beza SN1, SN2. Nucleophilic substitution
yang dikatakan SN1, nucleophilic substitution yang dikatakan SN2. Dia bergantung kepada classes of haloalkane. Mekanisme apa? Haloalkane apa, mekanisme apa? SN1 ke SN2. Jadi kita kena classify haloalkane dulu. Kita kena tahu. Penting kamu tahu how to classify haloalkane. You classify haloalkane depends on the type of carbon of which halogen is bonded to. Kita tengok halogen, dia attach dekat carbon apa. Apa kelas bagi carbon yang ada halogen. Kita tengok halogen, dia duduk kat carbon mana. Carbon tu kelas dia apa. Sama macam kita classify hydrocarbon dalam hydrocarbon. Sebelum ni, masa awal dulu. Kita classify carbon dalam hydrocarbon. Kita tengok carbon tu ada berapa alkyl atau terikat dengan berapa carbon. Kalau satu, carbon tu carbon primary. Ingat tak? Masa awal-awal dulu. Kita classify carbon dalam hydrocarbon. Tengok carbon ada berapa alkyl. Kalau dia ada satu alkyl atau terikat dengan satu carbon, so carbon tu primary, jadi haloalkane tu haloalkane primary. Ni primary RX tu haloalkane Tadi saya dah katakan secara general ni RX ni adalah haloalkane. So primary, you kena tulis dengan perkataan cantik sikit, jangan tulis simple 1 degree like that. Macam Simon juga Kita tulis primary haloalkane macam tu. RX ni maksudnya haloalkane. Okey, jadi kita tengok carbon yang ada X, carbon tu kelas dia apa? Kalau dia ada satu carbon, maksudnya dia carbon tu carbon primary, tu haloalkane primary. Kalau carbon tu ada dua alkyl atau dua carbon tu adalah secondary, so secondary haloalkane Carbon tu ada terikat dengannya 3 carbon, so carbon tu tertiary, so haloalkane tu haloalkane tertiary. Boleh Nanti kita tengok. Nampak macam simple tapi kalau kita tengok structure tadi kamu pening pula. Okey, kita namakan dia. Nanti kita tengok latihan how to classify Kita namakan sekejap. Sebenarnya penamaan ni kamu dah belajar dalam alkane dulu. Bila you dah belajar alkane tu ada substituent halogen, itu maksudnya haloalkane lah. Okey, kita kadang-kadang haloalkane ni dinamakan dengan common name. Nama ada dua, satu common name, satu IUPAC name. So tengok dulu common name. So common name dia adalah berdasarkan alkyl halide. Alkyl halide. Maksudnya dia sebut dulu alkyl tu apa nama, followed by halogen. Dia dalam dua perkataan. Consists of the alkyl group is named first, followed by halide as a separate word. Contoh ini, ini nampak alkyl ni kalau karbon dia lurus, 3 karbon is a propyl. So propyl chloride. Macam tu. Dia tak ada nombor-nombor lah sebut alkyl je. Kalau nombor-nombor tu dalam IUPAC. Ini 4 karbon. You nak kata butal atau nak buat N butal. N tu maksudnya dia lurus. Karbon tu lurus. 4 karbon. Butal kan kita ada butal, kita ada isobutal, kita ada sek-butal, kita ada tet-butal. Yang ni kalau karbon lurus 4 karbon, tu butal. So butal iodide. Yang ni 3 karbon. Tadi 3 karbon juga ni kan? Ni 3 karbon tapi biar duduk kat tengah kat sini. Maksudnya karbon alkyl ni dia adalah isopropyl. Ingat tak? Isopropyl. Macam kita penamaan alkyl ni kita dah buat masa mula-mula topik alkane. Okay, isopropyl bromide. Ni third butyl bromide. Kalau nak tengok sek butyl bromide, sek butyl
Maksudnya 4 karbon. Set butil. Biar duduk sini. Ada H, CH3, CH2, CH3. Ini set butil. Set butil bromide. Namaan akil-akil ni kita nama masa akil tu yang saya kata. You tengok, rujuk balik nota. Sebelum penamaan alkin, ada penamaan alkil. Kalau 4 karbon macam ni. Karbon ni dia ada karbon. Karbon ni karbon. Secondary carbon. Kita ada BR kat situ. Ini set butil bromide. Kalau third butil, karbon ni karbon tertiary. Ini third butil, 4 karbon tapi karbon ni karbon tertiary. So ini third butil macam ni. Set butil macam ni. Karbon ni ada BR tu dia ada metil dan etil. Yang ni dia ada metil. Lain. 4 karbon dia ada butil, dia ada isobutil, dia ada third butil, dia ada set butil. Okey ya. Jadi common name kita namakan alkyl. Tu yang kita namakan alkyl. Lepas tu apa yang halogen. Contoh yang ini. Dia ada benzene ring. Lepas tu ada satu karbon. Kan kamu tengok dia alkyl tu apa nama. Alkyl. Tu alkyl tu dia bukan. Dia ada benzene ring dan ada satu karbon. Nah, ini bukan phenyl. Phenyl kalau benzene ring sebagai substituent ni. Sekarang ni benzene ring ada satu karbon pula. Alkyl ni nama dia benzil. Tengok penamaan benzin. Kalau benzin ring dengan satu karbon sebagai substituent, kita panggil benzal. Bukan final. Final kalau benzin ring. Okay. Kalau IUPAC name, samalah macam kita dah pernah namakan dalam yang kita mula dengan alkin dulu. BR ni sebagai substituent tapi tak apa kita go through. Mungkin ada yang akan mengelirukan kamu ke ya. Okay, first nama IUPAC kita berdasarkan haloalkin Maksudnya halogen kita sebut, lepas tu followed by alkin. Dia parent dia alkin. Haloalkin, halogen alkin pula. Haloalkin. Right. So, rule number 1, macam kita belajar study alkin dulu. We find the longest and continuous carbon chain. So, dia alkin sebagai parent. Longest and continuous carbon chain, alkin lah parent dia tu. So, number daripada hujung yang dekat dengan substituent, number the chain from the direction that give the first substituent encounter the lowest number. Okay, substituent sekarang ni, halogen ke, haloalkin ke, alkal ke, ni halogen, ni alkal. Halogen ke, alkal ke, dia sama taraf. Dia sama taraf. Halogen ni, halogen dia bukan an important functional group. Maksudnya untuk penamaan tu, dia sama taraf saja dengan alkyl. Tak macam functional group lain. Halogen ni, dia sama taraf saja dengan alkyl. Maksudnya, okay, let's say, kita cari longest and continuous carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 karbon. Okay, nak numberkan karbon daripada hujung yang dekat dengan substituent. Sama ada alkyl ataupun halogen, dia sama taraf. Jadi tak kisahlah kita mula dari mana. Asalkan substituent ni mesti nombor dia rendah-rendah.
Kamu jangan ingat nak numberkan daripada hujung yang dekat dengan Halo Akin Jangan ingat, okey, sebab ini hujung ni dekat dengan BR, kamu nak kena numberkan sini. Tak boleh. Kalau number belah sini, dia jadi 1, 2, 3 bahawa ada halogen. Kalau daripada sini, 1, 2 ada metal. Jadi kena nombor, sebab alkyl dengan halogen ni sama taraf. Jadi kamu kena nombor daripada dekat dengan substituent, tak kisahlah alkyl ataupun halogen. Faham tak? Faham Okey, jadi kena nombor daripada sinilah ada metal. Kalau nombor daripada sini, BR nanti nombor 3. Sini nombor 2 dah ada metal. Right, so kemudian bila kita nak tulis, kita akan ikut alphabetical order. So BR kita nak tulis dululah sebab ini bromo, ini metal kan. Alphabetical order. BR, B dululah. So walaupun nombor dia besar, okey boleh. 5 bromo, 2, 4 dan metal hektin. Boleh faham tak semua? Kat sini boleh faham Okay. Okay, sekarang kalau kata bila kita nak nomborkan karbon, ni parent dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nak numberkan carbon chain tu daripada hujung mana. Kalau sini 1, 2 metal nombor 2. Kalau sini 1, 2 BR. 1, 2 ada BR kan. Mana lebih baik? Kena hujung yang dekat dengan BR lah. Sebab nanti bila kita nak tulis, kita akan tulis BR dulu. Ada 3 order kan. Jadi kena hujung yang dekat dengan BR. Sebab nombor dia sama. Belah sini 2, belah sini pun 2 juga. Kena pilih belah sini lah. Nombor dia akan jadi sama. Nombor dia 2, 4. 25 1, 2, 3, 4, 5. 25. Dari sini 25. Ini pun 25 juga. Jadi kena mula daripada hujung yang dekat dengan BR supaya nanti bila kita nak tulis BR dulu. Jadi bagi nombor kepada yang dekat dengan BR lah. Arah yang dekat dengan BR. So 2 bromo, 5 metal, hexane. Boleh faham Okay, kalau kata ada banyak halogen, jadi kita boleh tulis lah. Kalau ada 2, dichloro macam tu. Kalau kata ada halogen bromo dengan kloro, nanti kita yang macam contoh yang ini, kita ingat dia mesti nombor substituent tu nombor dia rendah-rendah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 nombor tu akan jadi kamu cuba tengok dulu nombor dia berapa. Kalau saya mula dari sini, 2 kloro. Dua kloro, 3 ada metal, 5 ada bromo. Kalau saya mula dari sini, 2 ada bromo, 4 ada metal, 5 ada metal. So kita kena tengok nombor tu. 2 sama 2, lepas tu the next one, 3 dengan 4. Jadi 3 lah. Kena nombor rendah-rendah. Ya, nombor dia rendah-rendah. 2, 3, ini 2, 4. Tak boleh lah. Faham Cari dulu nombor rendah-rendah. Bukan jumlah nombor So nanti bila nak tulis, BR nak tulis dulu sebab ni bromo, ini kloro, ini metal kan. So 5 bromo, 2 kloro, 3 metal macam tu Okey, ni ada contoh ataupun kita nak ambil contoh tutorial boleh. Kita buat tutorial, tutorial terus. Kita buat penamaan dan classify dan penamaan. Tengok tutorial. Dia tak nak kamu tertidur sekejap lagi dia duk cakap. Tengok tutorial Tutorial Halo Akin. Tulis terus Nanti boleh masukkan dalam GC. Okay, classify and give their IUPAC name.
Okay, kita classify dulu. Kita classify dulu semua. Lepas tu kita bagi nama. Kita classify dulu Okay, the first one apa? What class of dia? Primary, secondary, tertiary, haloalkane. Atau metal haloalkane. Kalau metal haloalkane tu dia ada metal. Macam mana? Yang first one A ni. Macam mana saya kata tadi? Tengok carbon yang ada halogen. Carbon tu terikat dengan berapa carbon atau akal. Tengok carbon yang ada halogen. Tengok dia ada berapa carbon. Kalau dia ada satu carbon, dia primary. Kalau dia dua carbon, secondary. Kalau tiga carbon, tertiary. So yang ini adalah tertiary. Kamu boleh jawab dalam tu. Saya nak tengok sama ada kamu faham atau tak faham ni. Dia boleh jawab. Ini tertiary Tulis dengan perkataan. Okey. Tulis dengan perkataan elok-elok. Kalau tertiary, tulis tertiary haloalkane macam tu. Tertiary. Ejaan tu. Secondary eja dia macam ni. Secondary. Kamu tulis dulu. Katakan kamu nak kena buat ayat kan. Kamu tulis dulu dengan perkataan tapi kamu nyatakan untuk shortcut tu macam 3 darjah, 2 darjah tu. Nanti bila kita nak ulang tulis, you tak payahlah nak tulis secondary perkataan lagi dah. Tulis 2 darjah. You introduce dulu. Macam tu tulis Kalau primary, tulis primary haloalkane. So ini saya nak buat ringkas dah. So, jawapan dia yang ini adalah tertiary lah. Tertiary RX. Tertiary haloalkane Sebab carbon yang ada halogen tu, dia terikat dengan 3 carbon. Okay, saya highlightkan juga carbon. Make sure you all tahu ni. Kita tengok kat mana. Okay, B ni dia buat alkene Kita tengok structure. Harusnya kita cakap tentang alkene, kita buat structure haloalkane haloalkane. Kita buat structure haloalkane dah. Ni dia buat alkene tapi ada halogen. H. Ada CH2. CH2. Ada 3 kan? Ada Cl. Structure dia macam tu. CH2 ada double bond. C ada H. CH2 ada 3. Kurungan ni maksudnya dia berturutan. CH2, CH2, CH2. Kamu tengok dia menjoining tu betul. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Join dia kan. Cl kat ujung. So kalau kita nak classify, kita ignore lah alkene ni, dia berbond ni. Kita tengok C dengan X saja. Tengok. Sini. Oh, sorry. Sini yang ada halogen, dia terikat dengan berapa carbon? Everybody? 1 carbon kan? Nampak tak? Tak. So dia adalah primary primary alkane. Kita classify dulu. Okay, C. Primary ke, tertiary ke, secondary? Anybody dalam mic? Pakai mic? Pakai mic? Kamu memang jenis diam Kamu tak bercakap. Carbon, halogen tu fluorine lah this case Okay, dia berapa carbon? Terikat pada carbon yang saya highlightkan kuning.
Satu karbon. Satu karbon. Betul kan? Nampak kan? Satu karbon je. Kita mesti tengok 4 tangan. 4 single bond pada karbon yang ada halogen tu. Dia cara dia tu. Jangan pergi tengok karbon lain. Tengok karbon yang ada halogen. Jadi ada H, ada 2. Jadi ada satu karbon. Karbon tu. Make sure kamu dapat ni. Kamu boleh dapat tak? Ni macam kuning tu kan. Karbon yang ada halogen. Karbon tu warna kuning ni saya tunjukkan ni. Dia ada hidrogen ada 2. Ni. Dia terikat dengan satu karbon. Kita tengok jadi 4 single bond dekat karbon yang ada halogen. Dia ada 4 single bond ni. Jadi kita tengok. Ada tak karbon? Berapa karbon? Atau alkin. Berapa alkin? Dia satu alkin. Ya. 4 single bond, satu dah halogen, ada 3 lagi lah you nak tengok. Kalau satu karbon dia primary. Kalau 2 karbon dia secondary. Kalau 3 karbon tertiary. Itu je lah. So, ini adalah primary. Faham kan? Boleh ya? Dapat lagi? Dapat dah kan? So yang ini kita nampak berapa? D. Katin Seraya. Jawab dalam mic. Boleh pakai mic. D ni apa kelas dia? Primary. Primary. Thank you very much. Primary. Okay, E. Noain Umairah ada? E. Nampak tak? Teka je dulu, teka okey. Kalau tak faham tak saya ajar. Okey. Agak-agak apa? Kesurupan dia tu. Ya. Right, kita tengok karbon yang ada halogen. Okay, berapa karbon dia? Yang dia 4 tangan tu. 1, 2, 3. Kan? Ni ada F. Jadi 1, 2, 3 lagi kita nak tengok. Karbon ke tak? Semuanya karbon. So, tertiary. Betul. Okay. Lester ada? Lester ada dalam kelas ni? Oh yes, betul. Ada. Okay, Lester try answer. Secondary. F is a secondary. Carbon. Right. 4 tu sebenarnya dia ada satu lagi hidrogen. Sebab dia skeleton dia tak tunjuk lah. Dia 4. 1, 2, 3, 4. So, carbon. Dia ada 2 carbon. 2 carbon. Boleh you all? So, dia secondary. Ya, sama dengan yang ni carbon. Dan dia ada hidrogen, dia tak tunjuk skeleton. So, carbon tu dia ada 2 carbon. So, secondary. Okay, yang ini carbon. Dia terikat dengan satu carbon. Right. Saya buang ni takut you all confuse ya. Dia terikat dengan satu carbon. Kamu semua okey buang yang tu. Tengok. Buang yang tu. Berapa carbon kan? Tengok berapa carbon. Satu carbon. So primary. Carbon yang saya highlight tu adalah carbon ni. Tengok carbon ni. Berapa carbon terikat dengan dia?
Okey, penamaan. Kita tengok penamaan Tak payah penamaan yang very complicated lah. Kita tengok yang simple-simple cukup lah. Mungkin yang open chain dengan gelang. Yang ada dua functional group tu. Macam contoh B ni dia sebenarnya alkene. Kita try tengok Okay, yang ini the first one kita nak namakan apa? IUPAC Bukan common name, IUPAC. Find the longest and continuous carbon chain. So mestilah 3 carbon je lah kan? Carbon. Sorry. 3 carbon. Highlight dia, highlight semua pula dah. Tak boleh highlight lah. Tiga carbon. So number daripada hujung yang dekat dengan substituent, sama ada BR atau meta, sama saja. Nak nombor belah kiri atau kanan sama. 1, 2, 3. Ini bromo, ini metal. So 2 bromo, 2 metal. 3 carbon propane. Kamu okey tak? Ini parent dia, propane. BR sebagai substituent, metal pun sebagai substituent. Kedudukan nombor 2. Bila kita nak tulis, kita tulis BR dulu. Bromo. B, ketika order banding dengan M. So 2 bromo, 2 metal, 1 word propane. Kalau B tu dia ni alkene. So ini nombor 1, ini nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So 5 carbon pentene. Carbon-carbon double bond, ini penamaan alkene dulu. Cl ni sebagai substituent saja. Okay, 5 carbon alkene. Carbon-carbon double bond duduk nombor 1. So parent dia 1 pentene. Cl pada kedudukan nombor 5. Alkene kita nak numberkan tu, kita bukan tengok substituent, kita kena tengok carbon-carbon yang dekat dengan, nak numberkan carbon tu kita dekat dengan carbon-carbon double bond. Alkene. Dia kena daripada hujung yang dekat dengan double bond supaya carbon-carbon double bond tu nombor dia rendah. Baru kita tengok substituent. Carbon-carbon double bond mesti nombor rendah. So sini kena nombor 1 lah. Tak boleh dari sini nombor 1. So 1, 2, 3, 4, 5 Halogen pada kedudukan nombor 5. So 5 kloro, 1 pentene. Boleh tak? 5 kloro, 1 pentene. Kamu okey tak? Okay, yang ini nombor C apa? Ingat saya tak mau buang masa banyak-banyak dekat penamaan ni. Okay, ni 1, 2, 3. Propane. Sini kena nombor 1. Supaya substituent tu jadi nombor rendah-rendah. Dia akan jadi 1, 2, 2. Bukannya 2, 2, 3. A, B, C, D, E, F, F dulu kan. Baru M, M kemudian. So 1 fluoro. F tu fluoro. 1 fluoro. 2, 2. Dimetal.
propane. 3 karbon. Kamu okey tak? Okay, kejap yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ini sepatutnya yang ini dia punya parent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang. Betul. Parent dia yang ini. Parent dia. 8 karbon. Sekarang ni case di mana kita ada substituent iaitu 2 karbon, etil. Lepas tu ada halogen pada etil. Jadi ada substituent pada substituent. InsyaAllah. Apa pula dah. Elektrik kat sini dah terpadam dah. Kamu pernah nampak tak? Boleh Jadi ada substituent pada substituent. Nah, ada substituent pada substituent. Jadi ini macam luas sikit lah daripada yang kamu belajar lah sepatutnya. Jadi saya ingat tak payahlah penamaan ni. Tak payahlah. Tak payah, tak apa. Dia macam ada kurungan pula. Dia ada kurungan. Parent dia yang warna kuning tu. Saya tak nak bagi complicated lah. Biarlah. Kadang-kadang penamaan dia tak ada yang complicated sangat pun. Okey, cuma kalau gelang, kita tengok yang gelang lah. Okey, kalau gelang, ni fluorine ni pada gelang. Gelang ni adalah cyclobutane, gelang 4. So, kita kena substituent tu sekarang sebab fluorine dan juga ini 2 karbon ni. Dia ada etal dan ada fluorine. So, ini nombor 1 pada gelang. Jadi parent dia cyclobutane, gelang. So ada etal dan ada fluorine, pendudukan 1-1 So bila kita nak tulis, kita akan tulis etal dulu. Sebab E A, B, C, D, E, F. F kemudian So 1 etal, 1 fluoro, cyclobutane. Betul tak? One word saya tak muat ni, saya tulis bawah. Cyclo. Ejaan cyclo tak betul. Cyclobutane. 1 etal, 1 fluoro, FluORO. Okay. F ni pun alkin juga. Kita sebenarnya kalau kita buat tu kita ulang topik alkin lah. Bolehlah kita ulang sikit, tak apa. So F ni, ingat macam mana? Kamu ingat lagi tak penamaan gelang bagi alkin? Double bond dalam gelang. Dia sebagai 1-2. Double bond dekat gelang ni 1-2. Kita kena bagi nombor kat dia. So, dan kita numberkan dia tu ke arah yang dekat dengan substituent. So, 1 kat sini. 1, 2, 3. So, ini 3 kloro, cyclopentene. Double bond dekat gelang, kita tak tulis 1 tu. Dia memang 1, 2. Boleh tak? Kamu okey tak? Okay. Ini nama H ni, saya buat H je lah. H ni dia sama case
macam D tadi. Kalau IUPAC name D tadi kita kata substituent pada substituent. Sama juga yang ni. Substituent pada substituent. Ini parent. Sebab halogen dia is not important functional group. Jadi kita kena bukannya parent dia tu satu carbon Jangan ingat parent tu yang ini. Sebab dia ada halogen kan. Parent dia tu benzene ring sebab dia banyak carbon. Kan saya kata halogen tu bukan penting. Jadi kita cari carbon yang banyak iaitu benzene ring lah. So sekarang ini sebagai parent tu ada substituent. Ada substituent, ini ada substituent pada substituent. Cl ni sebagai substituent pada metal. Jadi yang tadi D tu saya terang tadi sebab dia menampak macam complicated sangat. Tapi yang ini H ni not so complicated. So saya boleh buat lah kat you all. Okay. Jadi parent dia benzene. So satu carbon tu kita panggil metal. Cl ni kloro. So kita buat kurungan. Dia ada klorometal. Maksudnya kedua-duanya kloro dan metal tu pada satu tempat sama. Pada satu karbon gelang benzin. Kalau kata you buat tak ada kurungan, jadi nanti dia akan confuse. Cl duduk mana dekat gelang benzin, metal duduk mana dekat gelang benzin. Kita ada 1, 2 kalau dia kat gelang benzin kan penamaan benzin sebelum ni. Metal duduk 1 ke, Cl duduk 1 ke, Cl duduk 2 ke kan, auto. 1, 2 tu auto. Ini tak, ini kedua-duanya metal dan kloro tu pada satu tempat, pada satu karbon. Jadi kita kena buat kurungan. Kedua-duanya ni pada karbon yang sama pada gelang benzin. Kita buat macam tu. Sama juga yang ni pun tahu ni sebenarnya. Dia bromoetal. Tapi saya tak mau cerita lah di ni tak mau be complicated sangat untuk kamu. Alright. Okay, nanti dua ni you boleh draw sendirilah. Saya rasa you boleh ni. Kamu just tengok bahagian belakang apa parent dia, lepas tu you draw. Selalunya bila dia beri nama, kamu boleh lukis dah structure tu. Okay, so saya skip nombor tu, kamu boleh buat sendiri. Okay. Nanti nombor 3 ni dia kata what is meant by SN1, SN2. Maksudnya dah masuk reaction lah. Dah masuk reaction Nombor 4 semua dah masuk reaction. Tengok mekanisme SN1, SN2. Semuanya ada cerita SN1, SN2, reaction semua dia tanya. Okay. Kita masuk nota tentang reaction pula. More reaction. Okay, kita tengok nota. Sebelum kita masuk tentang reaction bagi haloalkin ni, kita study sikit tentang bond between carbon and halogen tu. Carbon and halogen, X tu halogen dia adalah polar bond. Carbon and halogen bond adalah polar bond Sebab apa? Halogen is electronegative atom. Halogen group 17. Okay, dalam periodic table kamu dah belajar sebelum ni. As you go across the period kan, electronegativity increase. So halogen memang atom yang lebih electronegative bandingkan carbon. Chlorine, chlorine, bromine ni semua ni lebih electronegative bandingkan carbon. So kalau kita nak tengok boiling point of haloalkin, tentulah higher than alkin dengan alkin Sebab haloalkin dia ada intermolecular forces of traction, van der Waals forces dia stronger.
bandingan alkin dengan alkin. Sebab dia polar, bila ada polar bond maksudnya dia ada polar molekul lah. So intermolecular forces dia adalah van der Waals forces yang lebih stronger iaitu dipole-dipole forces. Dia stronger van der Waals forces bandingan alkin dengan alkin. Alkin dengan alkin dia hanya ada carbon and hydrogen saja, dia tak ada halogen. So alkin dengan alkin adalah non-polar. Nah, intermolecular forces between non-polar molecule dia much weaker banding dengan polar molecule. Stronger intermolecular forces, stronger van der Waals forces. Haloalkin ni has stronger van der Waals forces. Sebab dia lebih polar. So boiling point dia higher. Contoh, if you compare with the same molecular formula, molecular mass, 1 chlorobutane bandingkan 1 hexene bandingkan hexane, about the same molecular weight dia. Okay. 1 chlorobutane higher boiling point. Bandingan alkin dengan alkin. Okay, cerita dia itulah sebab dia lebih polar. Dia ada stronger van der Waals forces. Sebab dia lebih polar, okay. Tapi for the solubility in water, dia adalah insoluble in water. Sebab solubility in water kita bercakap tentang whether the compound can form hydrogen bond with water molecule. Kalau dia tak boleh form hydrogen bond with water molecule, then it's not going to be soluble with water. So kita kata dia cannot form hydrogen bond with water molecule lah. So that's why dia insoluble with water. Okay, solubility in water. Kita lihat dia punya chemical properties iaitu reaction, kita tengok reaction dia. Sebab bond dia tu polar. So kita ada bahagian yang partially positive and partially negative. Kita ada, dia nak ambil warna kuning. Ni. Karbon yang ada halogen itu, sebab halogen kan lebih elektronegatif. Halogen ni akan tarik elektron. So halogen ni partially negatif. X tu lebih elektronegatif, so dia tarik elektron ikatan covalent ni. So dia jadi partially negatif. Karbon tu partially positif. Itu yang kita kata ikatan tu polar lah. Okay, nanti reaction of haloalkin. Ni haloalkin RX. Halogen ni akan digantikan oleh tentulah dengan nucleophile lah. Sebab karbon yang partially positif tu, karbon tu dia bersifat sebagai electrophile. Karbon adalah sebagai electrophile. Jadi tentu nucleophile yang akan bertindak balas dengannya. Nucleophile yang akan bertindak balas. Tak memberi hijau saya kamu. Dia on off. Dia trik kat sini. Tapi internet okey. Saya pakai internet saya okey. Kat library internet saya on off and off. So nucleophile yang akan menggantikan halogen. Jadi that's why reaction tu kita panggil nucleophilic substitution. Dia tukar ganti. Okay, X ni digantikan oleh nucleophile. Jadi substitution. So reagen yang tidak balas dengan haloalkin tu adalah nucleophile, kita panggil nucleophilic substitution lah. Boleh tak? Karbon yang ada halogen tu, karbon tu dia sebagai electrophilic site. Kawasan yang kekurangan elektron. Jadi spesies yang kaya dengan elektron yang akan menggantikan halogen tu.
saya kata tadi halogen tu sebagai good living group. So dia senang keluar. Dia senang ditendang keluar. Jadi ada orang lain akan masuk, tendang keluar halogen tu. Jadi nucleophilic substitution. Jadi kamu sekarang ni kena aware lah apakah nucleophile dia yang nak gantikan dengan halogen tu. Kita ada hydroxide ion, kita ada air, kita ada amonia, kita ada CN negatif, yang sebagai nukleophile. OR negatif, R ni alkyl OCH3 ke, OCH etil ke, kat sini O etil, karboksilat ion ke, semua boleh menggantikan halogen tu. Dan mekanisme dia ada dua jenis, satu SN1, satu SN2. Nucleophilic substitution tu kita boleh ringkas kepada SN. Nucleophilic substitution. N tu nucleophilic, S tu substitution. Dia ada dua mekanisme, 1 and 2. Apa beza 1 and 2 ni kita nak tengok. Jadi itu yang tadi saya kata tu, you kena classify haloalkin. Ada haloalkin yang dia prefer SN1. Ada haloalkin yang prefer SN2. You kena tahu haloalkin ni dia akan undergo SN1. Haloalkin ni akan undergo SN2 macam tu. Ya. Okey, cuma kita ringkaskan dulu. Ni kalau mind mapping lah sebenarnya. Ni akan faham tak ni? Dia tak keluar ke? Okay. Yang ini sebenarnya saya nak buat apa ni? Ini adalah maksud saya ni. RX haloalkin. Tindak balas dengan nukleophile. Tindak balas dengan nukleophile, ni nukleophile dia OH tadi, OH minus tadi datang daripada NaOH. NaOH aqueous. Haloalkin, NaOH aqueous, panas dia jadi alkohol. OH tu ganti X. Jadi alkohol, ni alkohol. ROH alkohol. Kamu ingat tak haloalkin kalau dengan NaOH sebelum ni? Ingat tak ada satu? RX dengan NaOH tapi bukan aqueous. Etanol, panas. Dia jadi alkin. Dalam topik alkin. Kalau kamu ingat lagi dalam topik alkin, penyediaan alkin daripada haloalkin kan? Alkin boleh disediakan daripada dua. Daripada alkohol satu. Guna concentrated sulfuric acid ataupun phosphoric acid panas jadi alkin. Penyediaan alkin. Singkirkan air. Itu daripada alkohol. Ada lagi satu. Penyediaan alkin daripada haloalkin. Dia guna NaOH tapi alkohol. NaOH etanol. So mesti bezakan ini haloalkin, NaOH aqueous. Kalau aqueous substitution. Kalau NaOH etanol elimination. Jadi alkin. Kamu dapat tak ni? Saya kena buka slide. Kamu okey tak? Saya buka slide takut. Saya nak bezakan Ya ada macam nak sama tapi benarnya berbeza. Saya buka sini. Apa yang saya nak show you all bezakan. Kita dah belajar dah reaction haloalkin dengan NaOH atau KOH. Tapi etanol dalam alkin. Sekejap. Keluar macam ni saya tekan Ini kalau kamu ingat lagi haloalkin kalau kita tambahkan NaOH atau KOH tapi etanol panas dia jadi alkin plus dengan HX. Haloalkin ni
HX. Kita potong sini, so dapat double bond. Dia nak cari punca kenapa current tak bisa dapat ni. Ini kalau kamu ingat ni, tolong ingat Kalau kata NaOH atau KOH etanol dia etanol. Dia jadi alkin, penyediaan alkin daripada haloalkin. Dihydrohalogen, buang HX. Penyediaan alkin. Penyediaan alkin ada dua, satu daripada alkohol, satu daripada haloalkin. Daripada haloalkin kita pakai base, strong base, NaOH atau KOH tapi ada etanol. Okay, haloalkin, penyediaan alkin. Ada, kamu ingat tak? Tapi sekarang saya nak buat reaction haloalkin. Bukan yang elimination, yang ni elimination. Penyediaan alkin, elimination. Sekarang saya nak tunjukkan pada kamu. Nak balas haloalkin, dia substitution. NaOH aqueous, maksudnya dia air. Panas. Dia tukar ganti. Dia tukar dengan OH. Dia air. Dia NaOH atau KOH. NaOH, KOH. NaOH, KOH, NaOH, KOH. Mana-mana base, NaOH, KOH, sekarang ada hydroxide ion. Kalau kata aqueous, so dia substitution. Take note tolong jangan confuse. Dia substitution. Dia akan, ini dia jadi OH. Dia tukar ganti. Halogen tu dia tukar dengan OH. Yang ni dia buang dua-dua. H dengan X. Elimination. Jadi alkin. Be careful Kamu tengok betul-betul. Elimination ke substitution? Tengok reagent. Tak ada etanol. Kalau etanol maksudnya dia elimination. Kalau air dia adalah substitution. Okay, be careful saya highlight kat situ. Okay, jadi sekarang ni kita bercakap tentang substitution reaction. Kita gantikan X dengan OH jadi alkohol, NaOH aqueous, ni aqueous. Ni dia panggil hydrolysis. Okay, kalau kata nak ganti dengan OR, okay, OR dia kena guna alkoxide. OR ni alkoxide. Okay, sodium methoxide ke ethoxide ke OR. So dia akan jadi ether. Okay, saya tunjukkan dia jadi apa dulu. Dia jadi ether. Kalau kita gantikan X tu dengan OR, dia jadi ether. Kalau kata X tu kita gantikan dengan ammonia, maksudnya part of ammonia, contohnya NH2 dia jadi amine. Amine. Mungkin dia jadi nanti primary amine, ni pun amine juga, secondary amine, tertiary amine. Maksudnya RX ni ganti dengan part of ammonia. NH3 ni ammonia, dia jadi primary amine. Nanti primary amine react dengan RX lagi, tukar lagi, dia jadi secondary amine. Nanti RX dia nak balas lagi dengan secondary amine, dia jadi tertiary amine. Nanti satu-satulah kita tengok Sekarang ni saya nak just nak kamu tahu yang X ni akan digantikan dia jadi apa-apa-apa. X ni ganti dengan CN nucleophile jadi
nitril. X tu ganti dengan karboksilat ion, dia jadi ester. Okay. Summary lah Okay, kita tengok pula. Jadi daripada nuklofar-nuklofar tadi, mekanisme untuk reaction tu, tukar ganti tu boleh SN1, SN2. Okay, kita tengok apa beza SN1, SN2 Apa itu SN1, SN2 dan apa beza dia. Mekanisme tukar ganti tu dia boleh SN1, SN2. Okay. So SN1 ni apa? Okay, daripada perkataan, daripada tulisan SN1, daripada simbol SN1, 1 ni maksudnya unimolekular. One ni maksudnya uni. So unimolekular, one tu maksudnya unimolekular uni satu lah kan. Unimolekular nucleophilic substitution. One tu maksudnya unimolekular. S tu substitution, N tu nucleophile. So unimolekular nucleophilic substitution. Apa maksud unimolekular tu? Apa benda ni? Nucleophilic substitution kamu tahulah, tukarkan halogen tu dengan nucleophile. Kan? Tapi unimolekular tu apa dia? Unimolekular tu. Okey, maksud unimolekular tu adalah, kenapa unimolekular? Sebab dalam rate determining step, dalam mekanisme dia ada step. Tapi satu step yang dikatakan rate determining step, dia melibatkan only one species, iaitu haloalkin. Sebab only one type of species involved in the rate determining step, that's why it's called unimolecular. Betul tak? Okay. Kita kena tengok dulu mekanisme baru tahu macam mana one species yang pada rate determining step tu kan. Rate determining step tu yang mana, kenapa haloalkin sebagai rate determining step yang ada pada rate determining step. Tapi tak apa, saya tekankan dulu, kita tak tengok mekanisme lagi. Saya tekankan dulu. Apa ada dalam SN1. Jadi haloalkin yang prefer mekanisme SN1 adalah tertiary haloalkin. Tertiary haloalkin dia akan mekanisme dia SN1. Mekanisme dia minimum ada 2 step. First step, formation of carbocation, and then baru nucleophile attack. Okay ke? Oh, bunyi alarm Kamu boleh tekan dalam ni ke? Dia punya Okay, ingat SN1, unimolecular nucleophilic substitution, prefer mekanisme untuk tertiary haloalkin. Mekanisme dia ada 2 step minimum. The first step pembentukan carbocation, kemudian baru nucleophile attack. Okay. For example, saya ada di sini tertiary lah ni, tertiary haloalkin. Tertiary kan, carbon yang ada halogen terikat dengan 3 carbon. Tertiary haloalkin. Jadi kita nak buat tukar ganti, Cl ganti dengan OH. Nampak reagen dia NaOH aqueous. So kita gantikan. Alright. Okay, apa dia mekanisme dia? Jadi saya kata tadi, first step adalah pembentukan carbocation. Jadi ini kita kena study mekanisme dia lah Jadi dalam haloalkin yang penting adalah mekanisme SN1, SN2 ni lah. Jadi kena tengok dia punya mekanisme tu. Itu apa yang tentang haloalkin adalah dia punya mekanisme dia. Jadi kamu tak boleh ignore dia punya ni. Ini benda yang sangat penting dalam haloalkin.
So first step, formation of carbocation. Jadi carbocation tu maksudnya bila carbon and halogen dia punya bond dia break, Cl takes the electron. Jadi kamu kena buat anak panah, bond break secara electrolytic between carbon and halogen. Contohnya sini chlorine. So chlorine akan takes the 2 electron, so carbon left with no electron. So dia jadi carbocation. So first step adalah pembentukan carbocation. Kamu tengok halogen breakkan dia punya bond tu dengan carbon ya. Jadi carbocation. Carbon positif. Kan kamu tengok ada bond between C dengan Cl, buatkan anak panah. Okay, dapatlah carbocation. Carbocation plus Cl minus Okay. Sebab pembentukan carbocation ni adalah the slowest step. The slowest step adalah rate determining step. Rate determining step. Slow ni adalah rate determining step. Ini yang dikatakan one unimolecular tadi. Sebab step yang lain tu adalah fast step. Tapi step pembentukan carbocation adalah the slowest yang merupakan rate determining step. Jadi kadar tindak balas perlahan ataupun laju bergantung pada step ni. Step ni yang step yang paling perlahan. Jadi oleh kerana hanya ada haloalkin sahaja pada rate determining step, that's why dia panggil unimolecular tadi. Kamu faham tak ni? The term unimolecular because the rate determining step involve only one species, iaitu haloalkin. Haloalkin dia ada pada ni. Dia hanya ada haloalkin sahaja. Yang saya kotakkan ni. Hanya ada haloalkin pada step ini. Tak ada benda lain dah. Hanya ada satu saja iaitu haloalkin. Nucleophile tak ada kat situ. Nucleophile comes kemudian. Bila dah jadi haloalkin, barulah nucleophile attack. Nucleophile attack. Lain pula. Yang sama. Jadi that's why dia panggil unimolecular. Kalau kamu tengok SN2, saya tunjuk bezakan dengan SN2 Kalau tengok SN2 apa beza dengan SN1? Kita nak tengok dengan cepat SN2 bimolecular. Kalau dua, maksudnya bimolecular. Dua ni bimolecular. Maksudnya dua molekul atau dua spesies, bukan dua molekul, dua spesies yang terlibat secara serentak. Dia ni prefer untuk primary haloalkin. Dia hanya one step. Jadi berbeza dengan tadi SN1 tadi. SN1 unimolecular nucleophilic substitution, prefer untuk tertiary haloalkin. Ada step dia ada berapa step mechanism? Paling minimum 2. Tapi berbeza dengan SN2, dia prefer kepada primary haloalkin yang very simple dan dia punya step dia satu step saja. Di situ bond breaking dengan bond forming dia secara serentak. Contohnya sini haloalkin primary. Jadi apa yang berlaku? Ada animation, saya nak buang animation. Jadi apa yang berlaku? Primary haloalkin ni diserang oleh nukleophile serentak dengan halogen tu keluar. Jadi oleh kerana dua-dua spesies yang terlibat dalam satu step reactions, reaction dia satu step saja. Oleh kerana dua-dua spesies terlibat dalam reaction itu, that's why dia panggil bimolecular tadi. Kamu nampak tak ada different? Kenapa dia prefer by primary haloalkin? Sebab ini primary haloalkin dia structure dia very simple. Jadi nukleophile tu boleh datang dengan mudah masuk
Okay, lepas tu Cl akan keluar atau halogen tu keluar dengan baik. Jadi dia lah, molekul ni dia very simple, dia lapang lah, nucleophile, attack senang. Lagipun dia kalau dia jadi carbocation, dia tak akan jadi carbocation yang stable. Jadi that's why dia ni bukan step melibatkan pembentukan carbocation. Kalau SN2 tak ada pembentukan carbocation. Dia terus kena attack by nucleophile, Cl keluar. Pembentukan dan pemutusan ikatan berlaku dengan serentak. Kalau kata tertiary haloalkane tadi, dia kena form carbocation dulu. Dia kena form carbocation dulu. Dia ni struktur haloalkane yang very complex sikit lah. Ya. Dia tak boleh direct attack macam yang primary. Tadi kita kata direct attack lah yang primary tu. Struktur dia very simple. So senang diserang dengan terus. Tapi untuk tertiary haloalkane, struktur dia tu very complicated sikit. Dia ada kumpulan besar. Dia ada steric, sesak, nucleophile nak masuk, nak serang terus tak boleh. Tadi dia kena form carbocation dulu. Kamu dapat tak apa saya dah cuba nak cakap ni? Kamu dapat tak apa yang saya nak terangkan pada kamu? Okay, kita tengok tutorial sekejap. Kalau saya cakap je, kamu tu boleh tengok tutorial. Tengok apa yang dia nak tanya dalam tutorial. Ingat tadi SN1, SN2. Apa maksud SN1, everybody? SN1 adalah unimolecular nucleophilic substitution. SN2 adalah bimolecular nucleophilic Tengok ejaan bagi betul lah. Nucleophilic. Nucleophilic. SN1. SN1, unimolecular nucleophilic substitution. SN2, sini. Bimolecular nucleophilic substitution. Dah tulis dah? Tulis kat tutorial. Okey, kemudian give any three differences between SN1 and SN2. Okay. Satu apa? Satu. Tarik ada? Tarik. Dalam kita punya kelas ni tak ada. Tarik tak, selalu tak masuk Tarik ada tak tarik? Ada, saya nampak tarik ni. Ada tak ni? Tak ada. Di mana? Pergi kenapa Tak ada line selalu Zulfa, cuba Zulfa. Apa beza antara SN1, SN2? Basic dia tadi, apa saya cakap tadi. Dari segi spesies haloalkane yang terlibat. Untuk SN1, dia prefer apa? SN1 prefer untuk haloalkane primary ke tertiary?
SN1. Tertiary. Tertiary. Okay. Jadi kita buat different macam tu lah. Kalau SN1 prefer ini perbezaan dia, kamu boleh tengok Saya dapat dah ada different. Dan nota UR pun ada kot. Dia tengok tu. Okey, kalau dari segi spesies yang terlibat, SN1 tu prefer untuk tertiary haloalkane. Mekanisme untuk tertiary haloalkane. Sebab tertiary haloalkane nanti dia akan bentuk carbocation yang stable. Jadi reaktiviti dia untuk SN1, tertiary haloalkane lah, lebih reaktif, lebih laju banding dengan secondary. Tertiary haloalkane lebih laju lah, lebih reaktif banding dengan secondary haloalkane banding dengan primary haloalkane. Kalau kata untuk SN2, haloalkane tu mesti simple sebab dia kan direct attack. Nucleophile tu kena datang, halogen keluar serentak. Jadi haloalkane yang mesti yang simple-simple. Jadi kalau kata banding kalau kelas primary, secondary, tertiary, maksudnya kita lebih suka pada primary lah. Nanti kamu akan tengok primary haloalkane lah yang primary haloalkane lah. Ataupun kalau metal, halide, kalau ada metal, itulah metal lagi. Lebih laju lah tu SN2. Kalau saya nak bezakan antara different classes of haloalkane tu, primary, secondary, tertiary. Kalau tertiary haloalkane, SN1, primary haloalkane, SN2. Dia mesti haloalkane yang simple. Sebab dia tak ada pembentukan carbocation. Dia kena attack terus. So, mekanisme dia one step. Kamu tengok tadi, mekanisme untuk SN2 dia one step. Mekanisme untuk SN1, sebab pembentukan carbocation, baru nucleophile datang. Jadi dia lebih daripada 2 step lah. 2 or more. Okay, oleh kerana okey, lagi kita boleh kata tentang dari segi dia punya rate law untuk SN1 sebab tadi kamu nampak hanya satu spesies sahaja yang terlibat dalam rate determining step. Jadi dia punya, ingat tak kinetik kan? Rate law. Rate hanya berkadaran dengan nucleophile dengan haloalkane sajalah, Rx. Jadi dia first order. Kalau kata SN2, both species are involved in one step, so rate of reaction bergantung kepada kedua-duanya. Rate bergantung kepada kepekatan haloalkane dengan nucleophile. Sebab both species terlibat dalam satu step tu. So rate law dia adalah rate equals to untuk SN2 K kali dengan haloalkane kali dengan nucleophile. Jadi dia adalah second order, maksudnya satu-satu. Faham tak ni? Ingat tak kinetik? Kita relate dengan kinetik sikit. Sekali lagi saya ulang Untuk SN1, sebab the slowest step, rate determining step dia, step yang menentukan kadar, hanya ada, step yang menentukan kadar tu adalah step yang pembentukan carbocation tu. Jadi hanya ada haloalkane saja kat situ. Nucleophile dia duduk tempat lain, step lain. Dalam SN1 tu hanya haloalkane sahaja yang ada dalam rate determining step. Jadi dia punya rate law, rate equals to K kali dengan Rx. Jadi maksudnya rate of reaction untuk SN2 hanya bergantung kepada kepekatan Rx, haloalkane. Dia tak bergantung kepada kepekatan nucleophile. You gandakan kepekatan nucleophile, rate tak berubah. Ya.
Tapi untuk SN tu, dua-dua ada dalam satu step tu, haloalkin dan nucleophile kan. Dia satu step je. Sebab dia direct attack kan. Nucleophile masuk dan halogen tu keluar serentak. Jadi oleh kerana ada dua-dua spesies yang terlibat dalam satu tindak balas itu, jadi kadar itu bergantung kepada, kadar tindak balas bergantung kepada kedua-duanya. Bergantung kepada kepekatan haloalkin juga kepekatan nucleophile. Nucleophile kalau you ganda, rate pun akan berganda. Macam tu. Kalau SN1, nucleophile you berganda, rate tak ada berubah. Sebab rate tak bergantung kepada kepekatan nucleophile. Saya harap you faham ni. More or less. Macam tu. Saya just nak touch sikit-sikit dulu. Saya rasa benda ni mungkin kamu tak berapa nak faham. Apa benda SN1, SN2 pun benda ni. Saya just nak bagi look at the whole idea dulu. Nota ni panjang sikit. Okay, kita tengok tutorial sikit lagi apa lagi dia tanya. Mungkin secara bila you menjawab soalan, kamu nampak sikit lah. Tadi differential kita dah tengok. Okey. Sekarang diberi haloalkin. Nombor 4 ni Arrange the following compound in order of increasing reactivity towards SN1. Ingat SN1 macam mana? SN1 yang pembentukan karbokation. Haloalkin tu haloalkin yang very complex sebab dia nak jadi karbokation. Karbokation yang stable. Yang nucleophile direct attack tu tak boleh. Maksudnya kita tertiary lah kan. Tertiary lebih bandingan secondary bandingan primary haloalkin. Dia punya reaktiviti dia sesuai kepada tertiary lah lebih reaktif towards SN1. Okay, sekarang kita classifykan haloalkin ni. Lepas tu dia suruh arrange in increasing reactivity towards SN1. Maksudnya increasing reactivity maksudnya daripada less reactive kepada more reactive. Okay, saya letakkan ini A, B, C. Increasing reactivity. Increasing reactivity towards SN1. Tadi kita kata yang paling reaktif towards SN1 tu adalah yang tertiary haloalkin. So you cari tertiary haloalkin. Mana tertiary haloalkin? Yang paling kurang reaktif adalah methyl haloalkin ataupun primary haloalkin ke. Kalau kita tengok yang ni kita ada A tu kelas dia apa? Classify haloalkin. A tu adalah kamu Firdaus tidak panggil nama. Lukman mana? Lukman dekat bilik kan? Tak ada dekat rumah kan? Firdaus. Okey, Firdaus. A tu A adalah secondary. Okey, betul. A adalah secondary haloalkin. Kita classify dulu haloalkin macam kita buat tadi. Kita tengok karbon yang ada halogen, karbon yang ada halogen. Karbon tu terikat dengan berapa karbon? Okey. Dia ada satu karbon sini. Kalau kamu tak boleh, kamu kena buka dia bagi nampak mana 4 tangan tu. Satu dengan halogen, 3 lagi. Okey, nampak di sini. Karbon ni dia ada halogen, satu dengan hidrogen, 2 lagi tu dengan karbon. So 2 karbon maksudnya secondary lah. Okey, yang B ni adalah anybody? Yang di rumah, siapa kat rumah tu? Lukman ada? Lukman kat rumah tu? Ada. Lukman?
B tu apa? Cepat. Dia classify tak? Carbon yang ada Cl, dia ada hidrogen, dia ada hidrogen, dia ada metal. Kalau kamu tak dapat, you kena buka sikit. Tak boleh ni Dia ada satu carbon Kita pun nak kena bergerak nanti. So ini adalah primary. Saya nak jawab ini bagi habis sebab ini adalah primary Primary haloalkin. Ni yang tertiary haloalkin. So yang lebih reactive towards SN1 adalah C berbanding dengan A berbanding dengan B. B yang paling less reactive. Okay, saya berhenti sampai situlah. Kalau ada kelas kan, dia kena bergerak kan. Boleh SN1 unimolecular nucleophilic substitution prefer untuk yang tertiary. Tertiary yang paling stable towards SN1 sebab dia nanti nak bentuk karbokation, dia akan potong situ jadi karbokation. Dia akan jadi karbokation lebih stable. Jadi kestabilan dia, dia punya reaktiviti ni bergantung kepada karbokation tu mana yang paling stable. Tertiary haloalkin dia akan membentuk tertiary karbokation. Secondary haloalkin dia akan membentuk secondary karbokation. Primary haloalkin dia akan membentuk primary karbokation bila dia potong situ. Jadi dia berdasarkan kestabilan karbokation tu. Cis kita dah belajar dah karbokation dulu kan. Sebab itu kita kena belajar kestabilan karbokation. Tertiary karbokation lebih stable banding dengan secondary banding dengan primary. Jadi that's why haloalkin tertiary lebih reaktif towards SN1. Sebab nanti tertiary haloalkin tu akan membentuk tertiary karbokation. Tertiary karbokation kan lebih stable, faham tak? Jadi SN1 ni berdasarkan pembentukan karbokation. Siapa yang membentuk karbokation lebih stable, dia lebih reaktif. Tertiary haloalkin membentuk tertiary karbokation. Jadi that's why tertiary haloalkin lebih reaktif towards SN1 bandingan secondary haloalkin bandingan primary alkin. Okay. So you kena tahulah classes of haloalkin, nanti jadi karbokation apa. Okay dah, saya stop situ. So thank you very much for your attention. Alhamdulillah saya nampak muka-muka, dia dah agak angguk pun jadilah alhamdulillah. Nampak adalah faham kot. Saya record ni supaya kamu boleh tengok balik lah. Saya harap siapa tak faham tengok balik lah. Please buat tutorial. Sebab dengan kamu buat tutorial